Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa anza jundahu wa azamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dihormati sidang teman-teman pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Lewat sikit, jangan marah. Marah kena jual. Ini agak penatan. Apapun saya minta maaf kerana kelewatan. Yang kedua, maaf kerana kita tak sambung. Hari ini berkaitan dengan zaman Khalifah ketiga, zaman Sayyidina Osman bin Affan. Sebab hari ini saya sangat sibuk, tak sempat buat persiapan. Tapi kita ambil juga berkaitan dengan buku pengaruh gerakan Ikhwan Muslimin terhadap gerakan Islam di tanah air kita. Sebagaimana yang sahabat-sahabat semua tahu bahawa gerakan Ikhwan yang diasaskan oleh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullah telah ditubuhkan 4 tahun selepas kejatuhan khilafah. Khilafah jatuh pada tahun 1924 dan pada tahun 1928 Ikhwan Muslimin ditubuhkan oleh seorang ulama muda, seorang pendakwah, seorang mujaddid yang telah mengangkat tema besar. Apabila umat Islam tuan-tuan hilang khilafah, hilangnya pemerintahan, mereka seumpama anak-anak ayam yang kehilangan ibu. Peta umat Islam telah difaraikan. Bagaimana penjajah, sebagaimana kita tahu, seperti Empire Part Britannica ataupun Britain menjajah Nigeria, menjajah Sudan di Afrika, menjajah Mesir, menjajah Palestin, menjajah subkontinen ataupun benua kecil India, menjajah kita di tanah Melayu dan banyak negara lain, hinggalah orang-orang Inggeris dengan sombong berkata sun is never set in the British Empire. Matahari tidak pernah terbenam di Empire British. Manakala penjajah seperti Perancis telah menjajah Aljazair, Algeria, menjajah Tunisia, Lebanon, menjajah negara seperti Republik Chad di Afrika, pernah sempat menjajah 3 tahun negara Mesir, menjajah banyak tempat atau banyak negara umat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, Itali menjajah Libya. Begitulah bagaimana Belanda telah Indonesia selama hampir 350 tahun. Umat Islam secara umum mereka dijajah, mereka dijarah oleh kuasa imperialisme barat. Dalam keadaan timbul satu fenomena pada di awal kejatuhan Khilafah Uthmaniyah, satu fenomena digelar sebagai the blue eyes mentality. Apakah the blue eyes mentality? Itu budaya kagum, teruja dengan barat, the blue eyes, kan? Apa saya terhadap barat? Oh hebat. Sekolah orang putih, oh hebat. Pakai orang putih, oh hebat. Bercakap Inggeris, oh hebat. Dah, Sri Bina baru nak orang putih, oh hebat. Hebat. Dah. Biasa minum arak kalangan orang Islam yang tidak solat, menikah solat, minum arak. Kalau kelompok middle class, kelompok apa middle class yang terpelajar, minum arak ni dah biasa dah. Malu sebab Assalamualaikum, sebab good morning dah. Tuan-tuan sekalian, makna bangga dengan apa saja yang datang daripada tamadun barat. Maka bagaimana Allah bangkit seorang mujaddid Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, tuan-tuan sekalian, untuk mengembalikan khilafah yang hilang. Ikhwan Muslimin, bagaimana Hasan Al-Banna yang mendapat pendidikan di Darul Ulum, beliau ditugaskan atau istilah kita posting di Ismailiyah Mesir. Seorang anak muda yang sangat obses dengan kerja-kerja dakwah, pergi ke mana saja, ajak orang kembali kepada Islam, cita-cita yang besar untuk menyatukan orang dengan Islam. Dan akhirnya beliau telah membai'ah anak-anak muda selama 7 orang untuk menubuhkan Ikhwan Muslimin, beroperasi di Ismailiyah, menubuhkan sekolah sebagai pusat kepada gerakan jihad taklim, jihad pendidikan. Imam Hasan Al-Banna sangat futuristik, membaca unjuran masa depan bahawa Ikhwan ini tidak akan berkembang jika beroperasi di sekitar Ismailiyah, ke bandar yang di pedalaman jauh lah daripada Kahirah. Maka akhirnya pusat pentadbiran atau markas besar Ikhwan Muslimin berpindah ke Kahirah pada tahun 1932. Mengapa bandar Kahirah dipilih? Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, kerana di Kahirah terdapat sebuah universiti besar dunia,
iaitu Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar yang ditubuhkan di zaman kerajaan Fatimiyah mendapat reputasi sangat baik. Pelajar-pelajar cerdik daripada seluruh dunia mereka datang ke Al-Azhar Mesir mendapat pendidikan. Jadi Imam Hasan al-Banna berfikir macam mana nukleus yang boleh dipencarkan di seluruh dunia Islam. Maka pelajar-pelajar cerdik, pelajar terpilih, cream among the cream, Safwah Muhtarah, satu istilah digunakan, Safwah Muhtarah yang terpilih ini, maka mereka dihimpunkan dalam usrah malam Selasa di Markaz Besar Ikhwan Muslimin di Kahirah. Sebab tu sejarah penularan fikrah ikhwan juga berkait rapat dengan soal kegiatan tajnid ataupun kaderisasi dakwah, di mana kita melihat daripada tanah Melayu kita, Melaya kita, nama-nama seperti almarhum Profesor Zulkifli Muhammad, almarhum Ustaz Hasan Saleh, Ustaz Hasan Saleh, yang kita lihat siapa dia, almarhum Ustaz Yusuf Zaki Yaakob Kelantan, di mana sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, semua nama-nama yang kita sebutkan tadi, mereka telah berusrah dengan ikhwan muslimin. Mereka hadir ke kuliah ilmu ataupun di usrah gabungan yang dibuat pada kuliah malam Selasa. Dan akhirnya tokoh-tokoh ini yang balik ke tanah air kita, yang menggerakkan perjuangan Islam di tanah air yang kita cintai. Baik, kalau kita saksikan kesan daripada penularan fiqh ikhwan untuk menegakkan kembali khilafah, menubuhkan jamaah Islam yang berjuang untuk menegakkan pemerintah Islam. Kita melihat kalau di sebelah subkontinen ataupun Indo-Pakistan telah ditubuhkan Jamiat Islami pada tahun 1941 oleh almarhum Maulana Maududi. Walaupun almarhum Maulana Maududi tidak mendapat pendidikan Al-Azhar, tetapi orang yang mendapat pendidikan Al-Azhar, mereka menjadi pengikut kepada Jamiat Islami. Kerana kejelasan fikrah untuk mengembalikan syariat Islam, mengembalikan khilafah Islam, mengembalikan pemerintah Islam. Di Indonesia muncul Masyumi, Majlis Syura Muslimin Indonesia pada tahun 1943. Ditubuhkan oleh Dr. Muhammad Nasir. Kalau kita tanah Melayu di Melaya, bagaimana munculnya Hizbul Muslimin pada bulan Mac 1948, di mana lebih 5,000 perwakilan para asatizah, para alim ulama, Ustaz Abakar Al-Bakir, Ustaz Ra'uh Noh, Ustaz Abdul Tamimi, Ustaz Khadir Khatib, dan ramai yang lain, termasuk berbesuk Terengganu, Tuan Guru Haji Wan Abdul Latif, Tuan Guru Haji Abdul Qadir antaranya. Mereka hadir ke himpunan di pertemuan ulama-ulama. Akhir tertubuhlah Hizbul Muslimin pada Mac 1948. Bulan Mac bulan ini, bulan sekarang, bulan 3 kan. Sayang oleh kerana wabak coronavirus, oleh kerana langkah kawalan perjalanan terhad ini, kita tidak menganjurkan wacana ataupun diskusi berkaitan dengan Hizbul Muslimin. Biasa kita pernah buatlah. Saya di zaman era pemuda dulu memegang lajang dakwah, biasa buatlah. Sebab sayang kalau kita tidak mengimbau kembali secara emas para leluhur kita berjuang. Mereka tubuhkan gerakan Hizbul Muslimin untuk menentang penjajah, untuk menegakkan Darul Islam. Dan disebut oleh Profesor Kukai Kim, bagaimana Hizbul Muslimin is inspiring by Muslim Brotherhood. Ini pandangan salah tokoh sejarah tanah air kita. Baik, jadi menarik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Apakah jasa ikhwan muslimin? Apakah jasa ikhwan muslimin? Yang pertama, seruannya supaya umat Islam ini balik kepada ajaran Islam, di mana rata-rata umat Islam yang semakin jauh, semakin jahil sebenarnya dengan kefahaman Islam. Politik suku, agama suku. Politik suku, agama suku. Islam terpisah daripada pemerintahan. Fahaman ilmiah, sekulum ataupun pisah bahasa Greek. Orang yang mendapat pendidikan barat, yang bangga dengan pendidikan barat, belajar di mana? Belajar kat UK, belajar dekat London, Manchester. Zaman tu kan. Balik menjadi pegawai-pegawai takbir British. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu British pula, mereka telah letak satu agenda. Kalau kita baca buku The Modern Egypt, tulisan Sir Lord Cromer. Sir Lord Cromer pernah menjadi Governor General British di Mesir. Beliau menulis dalam buku The Modern Egypt, British, walaupun satu saat tidak akan membenarkan tegaknya negara Islam di mana-mana wilayah jaya British. Satu saat pun tak akan tegak. Sebab tu mereka merancang. Dan perancangan mereka termasuk tanah air kita sebenarnya. Mengapa disusun demografi?
kependudukan negara kita. Sahabat-sahabat kena faham, bukan sekadar soal British mau generate ekonomi. Buka team money dredging, buka lana-lana Harrison and Crossfield, Dunlop, Scofield, Sendarby, buat sistem kangeni, sistem tiket ataupun sistem kancu untuk ambil migran. Di sana juga ada usul menyusun demografi kependudukan. Kena lihat secara dengan jujur sebenarnya. Baik, jadi menarik sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, ikhwan menyeru kepada kembali kepada Islam, ayat Islam yang syumul, yang lengkap, yang sebenar. Jauh daripada kefahaman Islam sebagai fahaman sosialis, fahaman komunis, fahaman sekular. Kalau kita lihat, dan komunis ya ada, dan Indonesia ada. Ini yang berlaku pada dekad 1930-an, dekad 1940-an. Lihat Indonesia, walaupun populasi muslim ramai, tapi partai komunis dia juga kuat. Tan Malaka, Darsono, Semau dan Alimin. Dan bahkan mereka menghantar seorang kader mereka ke Tanah Melayu untuk merekrut orang Melayu kepada ideologi komunis. Seperti siapa dia? Mokhtar Lasso. Mokhtar Lasso pernah jadi pengerusi kepada PKMM, Partai Kebangsaan Melayu Maya. Dan kalau kita baca memoir Ahmad Bustama berkaitan dengan almarhum Dr. Burhan Al-Hilmi pernah berhujah dengan Mokhtar Lasso tentang soal kewujudan Tuhan. Bayangkan, di Mesir tak boleh ada Melayu berfahaman komunis, juga berfahaman Ba'ath Socialist Arabism. Dan negara Arab kebanyakan pula pemimpin pemerintah kerajaan menganut dan menunjangi fahaman Ba'ath Socialist Arabism. Lihatlah di zaman moden dengan faham Ba'ath. Tengok kalau di Libya terkenal Muammar Gaddafi, di Syria Hafiz Al-Assad, di Iraq Saddam Hussein. Tengok Tunisia Habib Bourguiba. Tengok Al-Fahaman Parti FLN, Front Liberation Nationalist di Algeria, Aljazair. Mereka menganut fahaman Ba'ath Socialist Arabism. Tengok di Mesir, tengok Jamal Al-Nasir. Jamal Al-Nasir. Hingga fahaman sosialisme juga dengan fahaman Nasirism. Di mana? Di Mesir. Yang agak selamat dengan amukan fahaman Ba'ath ini, sosial Arabism, ialah Hijaz, tanah Hijaz. Di Mekah sebagai contoh, di Madinah, Tanah di Saudi ini. Sebab itu kalau tengok di awal-awal kerajaan Saudi, mereka telah mengalukan kedatangan tokoh-tokoh ikhwan, para pendidik ikhwan, tokoh-tokoh ilmuwan ikhwan untuk berkhidmat di Saudi. Tengok Syekh Said Hawa rahimahullah daripada ikhwan Syria, Syekh Dr. Ali Sabuni daripada Syria berkhidmat di Saudi. Tengok daripada Mesir, Profesor Muhammad Qutub, adik kepada Syekh Syekh Qutub, berkhidmat di Saudi. Tengok siapa lagi yang terkenal. Salah seorang tu nakib kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, bukan Syekh Syekh Awang, seorang lagi. Profesor Dr. Muhammad Al-Wakil, Profesor Dr. Muhammad Al-Wakil. Apa sebenarnya berlaku? Sedangkan kalau mutakhir dekad 90-an, bahkan dekad 80, bahkan zaman milia, keras penentangan Saudi kepada ikhwan sangat keras. Lihat berapa bulan lepas apa tindakan kepada Dr. Salman Audah yang dikenakan tindakan oleh kerajaan Arab Saudi. Mengapa Saudi sangat memusuhi Qatar? Isu 2 tahun lepas hingga dikena sanction atau sekatan kerana Qatar memberikan ruang kepada pemimpin ikhwan muslimin. Kalau kita melihat sahabat-sahabat sekalian, makna seruan ikhwan balik kepada Islam. Tolak ideologi manusia yang sesat lagi menyesatkan. Islam adalah penyelesaian. Biar rasa bangga, rasa izzah, kita rasa bangga dengan agama kita sebagai cara hidup. Yang Nabi SAW mengajar kita umat Islam, daripada kecil masuk tandas, soal berkelamin, sampailah kepada soal memerintah negara. Nabi memerintah negara. Nabi ada perlembagaan Salafah Madinah. Nabi SAW ada jentik kerajaan. Nabi SAW ada Al-Hal wal ada ahli masyurah. Yang disebutkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ahli masyurah. Kan? Mereka bermusyawarah bersama Nabi. Dan kata Sayyidina Umar, aku tidak pernah melihat orang yang paling gemar bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya
sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa ancaman kepada tanah Palestin? Dengan berlakunya Balfour Treaty tahun 1917. Tegak negara gerakan Zionis. Di bahasa Switzerland tahun 1897, seramai 300 orang sarjana Yahudi yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Mereka tu gerakan Zionis. Cita-cita mereka untuk mara dan menubuhkan The Great Israel Raya di mana? Di tanah Arab, berpusat di Jerusalem, di tanah Palestin. Tanah Palestin tempat Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jatuh pula khilafah tahun 1924 dalam perang di mana tentera Ottoman Empire lawan dengan tentera British tahun 1917. Menang siapa? Menang British. Sebab tu cita-cita gerakan Zionis, tuan-tuan sekalian, mereka masuk melalui gerakan dalaman di bumi, di Turki, melalui siapa dia? Mustafa Kemal. The Young Turk. Gerakan Young Turk inilah akhirnya meruntuhkan khilafah Uthmaniyah. Nanti saya akan detailkan dalam kuliah akan datang bagaimana jatuh khilafah Uthmaniyah. Siapakah pendiri kepada khilafah Uthmaniyah? Siapa tokoh-tokoh besar khilafah Uthmaniyah? Slogan mereka, di mana ada lawan azan, maka di situlah tanah air kami. Siapa Sultan Osman Ortogul? Siapa Muhammad Al-Fatih? Siapa Sultan Abdul Hamid itu kita bincang dalam siri kuliah lain. Cuma saya nak balik tadi bagaimana ikhwan lah yang menyeru umat Islam supaya alert, supaya mereka berhati-hati, sedar, concern, prihatin dengan tanah kita Palestin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Kena peduli, kena cakna. Ikhwan anjurkan demonstrasi, anjurkan muqatah, boykot produk-produk jaringan Zionis. Dibuat apa lagi? Kempen kesedaran, pertemuan pemimpin negara Arab. Kebanyakan pemimpin negara Arab masih tidak sedar. Jika tahun 1940-an orang Palestin menjual tanah kepada bangsa Yahudi, walaupun diingatkan jangan, kamu jangan jual tanah kepada Yahudi, haram, kata mufti mereka Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Mereka tak dengar. Dengan bola ni jadi satu kegilaan pada sukan bola. Dalam keadaan tanah Palestin hampir dirampas dah tahun 40-an ni. Hinggalah ke ikhwan muslimin, sidang pendengar sekalian, kemuncaknya mereka telah menghantar anak-anak muda untuk berjuang di tanah Palestin. Kemuncak tahun 1947-1948. Syekh Imam Hassan Banna telah menghantar 10,000 ahli-ahli pemuda syabab, anggota usrah untuk berperang di tanah Palestin. Termasuk siapa? Syekh Ramadan. Bukan Syekh Sa'ra Al-Buti, itu bukan, itu ulama Syria yang mati dibunuh pasca Arab Spring. Tapi Syekh Ramadan, ayahanda pada Dr. Tariq Ramadan. Ni Syekh Ramadan menantu Imam Hassan Al-Banna yang akhirnya migrate pergi ke Geneva. Baik. Jadi siapa? Syekh Abbas Sisi. Bukan Fatah Sisi, Abbas Sisi apa dia? Ilmuwan, historian, sejarawan dan kakak ikhwan, merakamkan betapa hebatnya syabab, pemuda-pemuda ikhwan, para jundi ini bertempur dengan penjajah British dan juga tentera Zionis. Sebab itu British akhirnya menggunakan Raja Mesir, Raja Farouk. Untuk apa? Untuk mengarahkan semua orang Mesir, pejuang Mesir pulang ke tanah mereka, tinggal ke Palestin. Mereka balik, semua senjata mereka dirampas. Bahkan apa yang menimpa anggota ikhwan pada bulan Disember tahun 1948, mereka dipenjarakan. Imam Hassan Banna rupanya tak disumbat di penjara. Ada satu konspirasi, satu perancangan lain. Rupanya Imam Hassan Banna 12 Februari tahun 1949 telah syahid, mati dibunuh dalam satu konspirasi tertinggi negara. Ini saya akan buat ulasan lainlah, bukan berkaitan dengan memori kehidupan Hassan Al-Banna rahimahullah. Sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian, buku ni panjang. Saya bawa mukadimah tu, macam mana dia berkembang ke negara kita, apa kaitan ikhwan dengan Parti Islam Malaysia, dari sudut perkaderan, dari sudut
indoktrinisasi sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk malam ni kita sekadar itu dulu. Saya sangat penat. InsyaAllah kita sambung pada malam esok. Kalau ada soalan boleh letak kat ruang komen. Saya cuba jawab. Nak beli? Beli harga RM25 macam biasalah. Nanti RM25 kita post ke rumah. Bahawa ada 2 orang yang order buku. Nanti kita ada 10 orang kita post lah. Kita post ke rumah. Zaman-zaman ni gerak payah. Kita post, insya-Allah jangan bimbang. Saya suka berkongsi ilmu, suka meluaskan jaringan, meramai kawan-kawan dan mengurangkan musuh. Saya minta maaf dalam persahabatan ini jika ada kekasaran. Saya pernah menyakiti orang, saya minta maaf banyak-banyak. Teman-teman Facebook, teman-teman alam maya, kalau jumpa tegurlah. Besok insya-Allah saya nak buat agian beras kepada fakir miskin insya-Allah, dan juga menghantar pack makan siang, makan tengah hari, lunch kepada frontliners kita yang terdiri daripada anggota Angkatan Tentera, Polis, JPAM, Rela, staf Kementerian Kesihatan dalam mereka berdepan dengan coronavirus di daerah Besut. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, kan kita banyakkan berdoa lah. Saya cadang sahabat sekalian, besok masih lagi bulan Rejab, kita puasa. Lusa hari Khamis kita puasa insya-Allah. Dan semua diberkati dengan bulan Rejab, diberkati kita di bulan Syaban, dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Mengapa Ramadan? Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Bulan pengampunan, Allah lipat kali gandakan semua amalan kita bulan Ramadan. Dan Allah buka mungkin pintu langit maghfirah, pintu langit pengampunan. Lidah jangan malas untuk berdoa. Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Cuma ada kerisauan, kalaulah rakyat kita masih degil. Tadi saya masa hantar makanan pada anggota polis tentera, ada tentera sebut tentang ustaz, dia kata rakyat kita degil, dia kata. Ustaz tengok dalam kereta tu, bawa anak isteri jalan-jalan. Soalnya tak ada apa-apa berlaku. Ada kampung apa di Kuala Besut main bola. Relax main bola. Ya Allah tuan-tuan. Ada sebuah kampung di Besut main takraw, main bola. Apa semua ni? Orang dah mati beribu-ribu. Takkan nak mati sampai 4,000 orang satu hari macam Italy. Tolong sahabat sekalian. Kita bantu frontliners kita. Cara mudah, diam dan duduk di rumah. Boleh baca Al-Quran. Boleh kita membaca, menulis. Dan Zara baca Quran. Baca Quran. Budak-budak baca Quran. Tak ada masalah. Begitulah. Semoga Allah lindungi kita semua daripada mara bahaya, daripada wabak coronavirus. Semoga teman-teman semua dimurahkan rezeki. Saya faham ni sak sukar. Ustaz dia kata makan nasi dengan telur goreng je dengan kicap. Alhamdulillah. Telur goreng kicap pun selera Allah beri, kita boleh makan. Ada orang kaya, bilioner, jutawan, tapi tak boleh makan tu. Tak boleh, sebab apa? Kecil manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Makan benda terpilih, ubat secupak satu hari. Kita alhamdulillah. Membujuk lalu melintang sapu. Makan kita dah. Jadi sekali dulu bebelan saya pada malam ini. Terima kasih kerana bersudi bersama saya dalam bedah buku para ikhwan Tarekat Rakyat Islam di Malaysia. Siri kelima dah. Besok siri ke-6. Dan kita balik kepada kisah Sayyidina Osman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.